Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 silibus baru iaitu KSSM. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah bab 1 tingkatan 4 yang bertajuk warisan negara bangsa. Okey, dalam tajuk warisan negara bangsa ini secara umumnya terdapat 4 subtopik, tetapi untuk tajuk hari ini kita hanya akan belajar untuk video hari ini. Kita hanya akan belajar 2 subtopik iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat dan juga ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada 2. Jadi kita pergi ke subtopik yang pertama iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Untuk subtopik ini, perkara yang kita kena take note, yang kita kena highlight ialah sebelum kedatangan barat. Maknanya bila sebelum kedatangan barat, perbincangan kita akan merujuk kepada kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu. Okey, kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu contohnya Funan, Champa, Kedatua, Gangganegara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit. Jadi kita akan bincang tentang negara-negara ini. Jadi ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, kerajaan yang tadi itulah, kerajaan alam Melayu terbahagi kepada 4 ciri kesemuanya, iaitu yang pertama sekali ialah raja. Okey, yang pertama raja. Raja ialah tonggak penting dalam pemerintahan. Maknanya dia yang paling atas, paling utama. Ketualah dalam kerajaan. Kemudian raja itu dibantu oleh pembesar. Pembesar membantu raja dari aspek pentadbiran. Kenapa kena ada pembesar? Untuk kukuhkan lagi pentadbiran raja. Okey. Kemudian rakyat. Tadi sudah raja, pembesar, rakyat pula. Rakyat ni pula kena setia pada raja, tidak boleh menderhaka, dan raja itu dianggap suci. Itulah rakyat setia pada rajanya. Okey, kita ambil contoh di kerajaan Champa. Dalam kerajaan Champa, Raja Champa dianggap sangat suci, sehingga kan rakyatnya menganggap dia itu ialah Dewa Siva. Okey, Dewa Siva. Kerana suci tu dianggap sebagai Dewa Siva. Okey, kemudian kita ke ciri yang kedua. Ciri kedua ialah undang-undang. Undang-undang ialah peraturan. Kenapa kena ada undang-undang? Sebabnya kita undang-undang itu diwujudkan untuk jamin kesejahteraan, jamin keamanan, pastikan rakyat harmoni. Itu sebabnya. Jadi undang-undang yang ada tu kenalah digunapakai, kena dipatuhi. Okey, undang-undang dalam alam Melayu itu digunapakai di wilayah pengaruh. Maknanya bukan kerajaan satu, contoh bukan Funan sahaja, tapi wilayah pengaruh Funan semua kena pakai undang-undang yang sama. Dan undang-undang itu juga jadi panduan dalam pentadbiran. Apa-apa mau buat kena rujuk balik undang-undang. Okey. Contohnya ialah kerajaan Funan. Kerajaan Majapahit. Dalam kerajaan Majapahit, mereka ni ada satu undang-undang. Memang ada undang-undang khas, namanya ialah Kutara Manawa. Jadi semua wilayah pengaruh kerajaan Majapahit gunakan undang-undang ini. Ciri-ciri yang ketiga ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh. Apa itu wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh ialah kawasan yang rakyatnya memperakui dan menerima pemerintahan seorang raja. Maknanya contoh macam tadi Funan, Majapahit. Dia ada kawasan lain. Kawasan lain tu rakyatnya terima Raja Majapahit sebagai raja, setia. Automatik itu ialah wilayah pengaruh. Contohnya di sini kerajaan Funan. Dia sangat luas. Jadi bila luas maknanya banyak dia punya wilayah pengaruh. Bermula dari Sungai Mekong. Okey, ciri yang terakhir ialah rakyat. Ciri yang keempat dan terakhir ialah rakyat. Rakyat itu kita. Kita tahulah rakyat itu kita, tapi dia kena ada penerangannya lagi, dia kena ada definisinya. Rakyat ialah penduduk dalam sebuah wilayah yang setia pada raja, dan bila setia dia tidak akan menderhaka kepada rajanya. Itu ialah rakyat.
Okey. Contohnya ialah kerajaan Sriwijaya. Rakyatnya sangat setia kepada rajanya, Raja Sriwijaya. Jadi bila setia, dia tunjukkan kesetiaan tu melalui upacara persetiaan dan minum air sumpah. Macam mana caranya? Air dituang di telaga khas tu, kemudian air yang mengalir tu ditadah oleh rakyat pula akan minum air itu. Okey, jadi cikgu tekankan semula ada 4 ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu: raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Okey, itu mengenai subtopik yang pertama. Kita ke subtopik yang kedua, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Perkara yang kena highlight di sini ialah Kesultanan Melayu Melaka. Kalau tadi ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, yang ini ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ciri yang pertama ialah kerajaan. Kerajaan ni ada sebab ada raja. Kalau tiada raja, kerajaan tak boleh wujud. Okey, kerajaan muncul sebab ada raja. Raja tu ialah pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Itu ialah raja. Kemudian di dalam Kesultanan Melayu Melaka, pentadbirannya dinamakan sistem pembesar 4 lipatan. Raja dibantu oleh 4 pembesar, 4 susun atur pembesar. Dan selepas kedatangan Islam, gelaran raja dalam Kesultanan Melayu Melaka diubah kepada sultan. Okey, tadi kerajaan, sekarang kita ke ciri kedua iaitu rakyat. Rakyat tadi ialah penduduk yang setia, yang taat, yang patuh, tidak derhaka kan. Jadi rakyat ni ya kita spesifik sini dia taat kepada Sultan Melaka. Okey, Sultan Melaka. Lepas tu patuh pada undang-undang Melaka. Dan rakyat Melaka terbahagi kepada orang Melayu dan juga orang laut. Dan di Melaka ni dia ada golongan pemerintah dan diperintah. Golongan pemerintah tu yang raja dan pembesar. Kalau diperintah ni rakyat. Rakyat dia ada golongan merdeka dan juga hamba. Kemudian kita ke ciri ketiga. Ciri ketiga ialah kedaulatan. Kedaulatan ni ialah aspek paling penting kepada raja, lambang kekuasaannya. Tiada kedaulatan, automatik orang tidak setia. Jadi itu bila ada kedaulatan jadi lambang kekuasaan tertinggi raja. Kenapa kena ada kedaulatan? Sebab untuk kawal rakyat, untuk kawal wilayah-wilayah pengaruh. Itu sebabnya kena ada kedaulatan. Dan kedaulatan Melaka ni diakui oleh negara-negara lain. Contohnya ialah dinasti Ming. Dinasti Ming diakui kedaulatan Melaka sehingga kan dia hantar banyak utusan. Contohnya Laksamana Cheng Ho. Ciri-ciri yang keempat ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ni ialah kawasan, macam tadilah kawasan yang rakyatnya setia, patuh, dan kawasan pemerintahan raja yang diakui oleh rakyat. Rakyat kena akui. Dan semakin luas kawasan tu, semakin terbukti kewibawaan raja ataupun pemerintah. Itu ialah wilayah pengaruh. Ciri kelima ialah undang-undang. Undang-undang tu peraturan yang kena ada untuk jamin keselamatan, kesejahteraan. Dan di Kesultanan Melayu Melaka terdapat 2 undang-undang bertulis, iaitu Hukum Kanun Melaka. Okey, Hukum Kanun Melaka ni dia berkait dengan undang-undang yang diamalkan di Tanah Melaka, dan Undang-Undang Laut Melaka yang spesifiknya berkait dengan undang-undang di dalam kapal lah. Isi kandungannya lebih kepada yang berada dalam kapal. Okey. Dan tujuan undang-undang ini ialah kukuhkan kerajaan dan juga lindungi rakyat. Maknanya dari undang-undang inilah kita kena kukuhkan kerajaan. Rakyat bila patuh dia terlindung dari sebarang masalah. Ciri yang terakhir ialah lambang kebesaran atau lambang kebesaran. Lambang itu apa? Maknanya bila kamu tengok lambang tu, kamu tahu lambang tu ialah identiti. Ini mesti kamu cakap, oh ini merujuk kepada sesuatu macam tu. Okey, lambang kebesaran ni ialah identiti keistimewaan Melaka. Contohnya simbol kedaulatannya lah. Contoh bila kamu tengok warna kuning, kamu tahu kuning ialah untuk raja. Dan cap mohor. Cap mohor ni biasanya dicap pada mana-mana arahan lah kerajaan. Sebelum kita tamatkan untuk ini, cikgu tekankan semula
Wilayah, tadi kita belajar tentang wilayah pengaruh. Jadi kita kena buat perbezaan antara wilayah pengaruh, wilayah taklukan dan wilayah naungan. Kalau wilayah pengaruh tadi ialah yang rakyatnya setia kan. Kalau wilayah taklukan ialah kawasan yang didapati atau diperoleh daripada peperangan. Okey. Kalau wilayah naungan pula kawasan yang diperoleh atau didapat atau dimiliki melalui perkahwinan ataupun persahabatan. Okey, itu sahaja mengenai 2 subtopik yang telah kita